Apa maksud menzalimi diri sendiri? Zalim dari segi bahasa Arab, wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempat sepatutnya kita letak benda yang mulia, kita letak perkara yang tak mulia. Contohnya dalam Al-Quran yang sepatutnya kita letak di tempat yang tinggi, kita letak di atas lantai contohnya. Itu dikira orang yang zalim. Tempat dalam masjid, tempat sepatutnya kita beradab, sepatutnya kita khusyuk, sepatutnya kita tinggalkan perkara dunia. Tapi kalau kita bercakap tentang perkara dunia dalam masjid, itu adalah perkara yang zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kerana di rumah Allah ini adalah tempat untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak mampu nak ingat Allah dalam masjid, di mana lagi tempat yang kita boleh ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sebab itu ada riwayat yang mengatakan barang siapa yang bercakap tentang dunia dalam masjid, maka akan dihapuskan amalannya selama 70 tahun. Cakap tentang dunia yang tak ada kaitan dengan agama, yang tak ada menambahkan takut, yang tak ada menambahkan takwa, yang membuatkan kita tak rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu antara perkara yang dilarang kita lakukan dalam masjid. Maka barang siapa yang bercakap dalam masjid tentang perkara dunia yang tak ada kaitan dengan agama, itu dikira zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tetapi zalim yang lebih kita kena faham, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Kalau kita dilarang untuk menzalimi diri kita sendiri, apatah lagi untuk menzalimi orang lain. Diri sendiri pun Allah larang kita menzalimi diri sendiri, apatah lagi nak menzalimi orang lain, lagi besar dosanya. Maka menzalimi diri sendiri dengan maksud kita melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah beri hidayah kepada kita dan taufik kepada kita untuk tidak menzalimi diri kita sendiri, yaitu dengan menggunakan anggota-anggota ataupun nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita yang Allah berikan nikmat yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, seorang daripada Rasul min Bani Israel, seorang lelaki daripada Bani Israel yang beribadah 500 tahun, dia minta untuk dimasukkan ke dalam syurga dengan Allah Muhammad dalam syurga dengan amalan 500 tahunnya, maka ditimpang nikmat penglihatan saja pun tak lepaskan. Nah, dibandingkan dengan amalan 500 tahun, dan amalan itu dah diterima, amalan yang qabul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan amalan yang ada dia, ada ujub ataupun ada takabur. Amalan yang ikhlas kepada Allah dah diterima dah pun belum lagi cukup untuk nak cover nikmat penglihatan yang Allah beri kepada kita. Maka mata ni Allah beri 2 biji ni untuk kita memandang kepada perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pandang kepada mushaf, tengok Al-Quran, untuk pandang kepada Kaabah, untuk pandang kepada alam ini dengan ainul iktibar, dengan pandangan yang kita kata ambil faedah, ambil iktibar, ambil pengajaran daripada penciptaan langit, penciptaan bumi, memandang kepada wajah orang-orang soleh, memandang kepada wajah para ulama, memandang kepada wajah mu'ayyah kita. Itu tujuan mata diciptakan, menggunakan mata untuk membaca Al-Quran, untuk membaca kitab-kitab agama. Itu meletakkan pandangan mata pada tempatnya. Tapi kalau kita letakkan mata kita pada tempat-tempat yang tak baik, waliyahullah Subhanahu Wa Taala, memandang kepada aurat yang bukan hak, memandang kepada dunia dengan pandangan yang agung, hebatnya dunia itu, hebatnya kereta itu, hebatnya rumah itu, itu antara dosa mata. Memandang Muslim dengan pandangan yang hina, siapa dia ni, tiba-tiba mari dengan musuhnya, dengan apanya, memandang Muslim dengan pandangan yang hina, antara dosa mata. Maka itu telah dinamakan bahawasanya orang itu menzalimi matanya sendiri, kerana meletakkan pandangan matanya bukan pada tempatnya. Telinga kita Allah berikan untuk kita mendengar ayat Al-Quran, mendengar nasihat, mendengar hadis Nabi SAW, mendengar kalam para ulama, mendengar kalam para salihin. Tetapi kita gunakan untuk dengar orang murtad, kita gunakan untuk dengar benda yang tak baik, kita gunakan untuk dengar fitnah-fitnah daripada orang lain. Maka itu juga dinamakan orang yang zalim. Kita dilarang. Seluruh anggota yang Allah beri kepada kita ini tujuannya untuk kita berbuat taat kepada Allah. Setiap daripada anggota dan nikmat yang Allah beri kepada kita adalah amanah. Amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang setiap daripada itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya mata kamu, sesungguhnya telinga kamu, sesungguhnya hati kamu, semua itu akan dihisabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang baik akan diberi pahala, kalau yang tak ada faedah
dah dengar benda tak ada faedah, tak ada pahala, tak ada dosa. Tapi yang kita takutkan adalah kalau ianya dosa waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita menjaga diri kita pada bulan Rajab yang mulia ini daripada menggunakan seluruh anggota kita ini dan seluruh nikmat yang Allah berikan ini daripada berbuat maksiat. Adakah di bulan lain dibenarkan kita menzalimi diri sendiri? Tak ada. Tetapi Allah tekankan, jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan yang haram ini, kerana berbuat dosa pada bulan yang haram tak sama seperti dosa kalau berbuat haram pada bulan yang biasa. Seperti mana kita beribadah pada bulan Ramadan, pahalanya tak sama dengan beribadah pada bulan yang lain. Seperti mana Allah gandakan pahalanya, begitu juga Allah akan gandakan dosanya. Maka jangan kita cuba-cuba untuk menggunakan anggota yang kita ada ini untuk perkara yang Allah tak redha. Cuba sedaya upaya untuk kita kawal diri kita, khususnya pada bulan Rajab ini, kerana Rajab dipandang oleh para salihin sebagai bulan persediaan kita nak menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Allah nak berikan pemberian yang begitu besar. Bulan Ramadan adalah bulan yang dikhususkan untuk umat ini sahaja, tak diberikan pada umat terdahulu. Umat terdahulu umur mereka panjang, 300 tahun, 800 tahun, 1200 tahun. Tapi umat ini umurnya, kata Nabi SAW, umur ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60-70 tahun puratanya. Umur yang pendek, zaman yang akhir, dan masa tak banyak. Jadi Allah berikan bonus pada bulan Ramadan, yang kalau dia beramal pada bulan Ramadan dan amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan amalan pada bulan Ramadan itu dapat challenge, dapat lawan amalan umat terdahulu, kerana mereka tak ada bulan Ramadan walaupun umur mereka panjang. Nah, cukup hanya dengan Lailatul Qadar sahaja, satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya tak dapat kelebihan ini. Tapi kelebihan yang Allah sediakan untuk bulan Ramadan itu hanya diberikan kepada orang yang bersedia, hanya diberikan kepada orang yang mampu untuk menanggungnya. Kerana perkara yang baik tak diberikan kepada, melainkan hanya kepada mereka yang layak untuk menerima perkara yang baik.